Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini insya-Allah kita akan bicara dalam qismi fiqhil jinayat. Fiqh tentang hukum-hukum terhadap jenayah. Apa itu jenayahnya? Ialah pertama sekali ialah jenayah hudud. Hudud bererti sepadan ataupun tegahan yang menegah orang dalam masuk keluar. Contoh sepadan begini. Sepadan ini akan menegah orang dalam pergi keluar, orang luar masuk ke dalam. Itulah dia had sepadan. Ada batasan yang menghalang kita melakukan sesuka hati agar tidak melampaui batas sepadan ini. Pada hudud ini ada 7 jenis jenayah. 7 jenis jenayah ni Allah Ta'ala tak bagi kebebasan kepada manusia untuk menghukum menurut kehendak manusia. Allah Ta'ala sendiri yang telah menetapkan hukumnya. Itu tentang bab al-hudud. Keduanya ialah jenayah qisas. Qisas ini ada 3. Qisas fi al-qatli, pembunuhan. Qisas fi al-juruh, kecederaan, mencederakan. Dan qisas fi al-atraf, iaitulah mencederakan ataupun memotong hujung-hujung anggota. Maka kalau gagal untuk dilakukan qisas ke atas jenayah tersebut, maka digantikan dengan diyat. Dan diyat, apabila sebut saja diyat, bererti dia 100 ekor unta. Kalau kurang daripada itu 50 ekor unta, maka dia dikira nisfu diyat, setengah diyat. 25 ekor unta, maka dia rubu' ad-diyat. Baik. Dan yang ketiganya ta'zir, iaitulah hukum yang boleh ditetapkan oleh hukumah pemerintah terhadap kesalahan yang ringan-ringan atau kesalahan yang tertentu walaupun berat. Contohnya menghina Nabi, contohnya lagi mengamalkan sihir dan sebagainya, maka dikenakan ta'zir. Dan kesalahan yang berbahaya sebegitu boleh dihukum bunuh dengan sebab yang ada kaitan dengan sama ada hudud atau qisas. Tapi secara umumnya jenayah yang dihukum secara ta'zir adalah jenayah, adalah hukuman untuk pengajaran. Terkadang-kala dia ringan, terkadang-kala ia berat. Sekira-kira boleh memberi pengajaran. Ia tidaklah satu hukuman yang fix, tetap, seperti mana hukum pada undang-undang konvensional yang ada pada hari ini. Kesalahan contohnya melanggar lampu isyarat ataupun membuang sampah merata. Di sana dah ada hukum yang telah ditetapkan. Tapi ta'zir ini tidak. Dia bergantung kepada keadaan, suasana, orang, dan keadaan masalah semasa, kan. Jadi semua itu antara satu orang, hukumannya tak sama dengan orang yang lain kerana menurut kepada keperluan. Hukuman itu sekadar dia boleh memberi pengajaran agar ia tidak berulang. Itu saja. Hudud. Hudud lughatan, dari segi bahasa, hudud tadi kita dah tahu iaitu sepadan kan. Dari segi bahasa bermakna al-man'u, iaitulah tegahan. Tegah apa? Tegah, ini ada sepadan, orang dalam
pergi keluar, orang luar masuk ke dalam, dan orang di dalam ni dia tak boleh melakukan sesuatu hatinya, orang di luar juga tidak boleh melakukan sesuatu hatinya terhadap orang di dalam. Orang di dalam juga terikat dengan peraturan dan undang-undang yang telah diletakkan garis padanya di sini. Jadi itulah dia hudud Allah Ta'ala ada 7 sahaja, tak banyak. Yang hukum daripada Allah lah. Tapi untuk kesalahan-kesalahan yang ringan-ringan yang tak tersebut dalam 7 perkara dalam hukum hudud itu termasuk hudud juga, iaitulah hudud maharim Allah, apa yang Allah Ta'ala haramkan. Okey. Dari segi istilahan, hudud ialah sejenis uqubah, iaitulah hukuman. Hudud ialah sejenis hukuman. Dia bukan sejenis kesalahan, dia adalah sejenis hukuman. Jadi uqubah ni ialah jinsun fi at-ta'rif, iaitulah jenis ta'rif itu, ataupun dalam bahasa Melayu kata hudud itu sejenis apa. Itulah dia. Jadi itulah secara jami'nya hudud ialah sejenis hukuman. Hukuman apa? Barulah ada qaid dia. Qaid yang pertama muqaddarah, yang telah ditetapkan oleh syarak. Ini qaid yang pertama, muqaddaratun syar'an, yang telah ditetapkan oleh syarak. Qaid yang kedua lihaqqillahi ta'ala, kerana untuk menjaga hak Allah. Dia adalah ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Jadi kita kena laksanakan dia kerana untuk menjaga untuk menjaga hak, untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 2 qaid kat situ. Qaid mengeluarkan segala jenis hukuman. Segala jenis hukuman yang bukan ditetap Allah Ta'ala tak termasuk. Segala jenis hukuman yang bukan kerana untuk menunaikan perintah daripada Allah Ta'ala, semua tak termasuk. Baik, di sana kita ada 7 hukuman terhadap 7 kesalahan. Pertama, had, hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap kesalahan zina, haddu zina. Kedua, haddu al-qadhaf, iaitulah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap kesalahan qadhaf, iaitulah menuduh orang yang suci tak ada niat untuk melakukan zina, kita tuduh dia melakukan zina, wa na'iyadzubillah min dzalik. Menuduh orang melakukan zina itu bila tak ada bukti, tanpa saksi, dinamakan qadhaf, boleh dihukum dengan had. Ketiganya kita ubah nombor 1, 2, 3. Ketiganya had as-sariqah, hukum yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kesalahan sariqah, mencuri. Mencuri ialah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Lawan sariqah ialah hirabah, mengambil harta secara terang-terangan, merampas, meragut, mengugut, melanun dan seumpama dengannya. Yang keempat ialah had, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap syurbul khamri, meminum minuman yang memabukkan. Khamru tu artinya penutup, sitron, minuman yang menutup, maksudnya menutup akal, sehingga
Tak boleh berfikir waras, boleh berfikir tapi pening, tak boleh waras. Itu namanya minum yang memabukkan. Adakah semua alkohol itu memabukkan? Oleh kerana menurut kajian, unsur utama dalam minuman arak itu ialah alkohol, maka ulama menyimpulkan bahawa alkohol itu haram. Pada hakikatnya alkohol itu dia ada 12 keluarga. Dia unsur alkohol ialah OH. Orang belajar kimia kan, OH. OH ni. Kemudian di sini ada macam-macam lah. Yang penting dia punya OH ni. Jadi dia ada metanol, etanol, butanol, pentanol, propanol, dexanol. Jadi banyak. Yang boleh dimakan ialah etanol yang terproduce daripada, yang terhasil daripada penyampaian. Ada juga proses etanol penyampaian juga, tapi tidak digunakan untuk makan. Ia digunakan untuk perubatan. Maka di situlah ulama yang terakhir, yang mutaakhir sekarang, tidak menyimpulkan bahawa alkohol adalah haram, tapi alkohol yang diproses untuk minuman yang memabukkan itu haram. Adapun alkohol yang diproses untuk membuat sanitizer itu tidak haram, kerana prosesnya sama dengan proses metanol, butanol, heptanol, hektanol, semua itu semua tak boleh dimakan, beracun, boleh mati. Maka itu semua keluarga alkohol itu tidak haram. Maka etanol, walaupun etanol, tapi bila proses dia untuk membuat sanitizer, maka ia juga tidak haram, seperti mana metanol, butanol, propanol, heksanol, heptanol dan sebagainya. Kemudian yang kelimanya ialah had, hukum yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap kesalahan ar-riddah. Haddu ar-riddah, riddah murtad, wa na'iyad billah min dalik. Bila sebut saja murtad, riddah, maka disunatkan untuk kita berdoa wa na'iyadu billah min dalik, kita berlindung kepada Allah SWT daripada yang demikian itu, iaitulah murtad. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada murtad. Yang keenamnya ialah had, hukum yang telah ditetapkan atas kesalahan bughah, memberontak. Al-bughah, memberontak terhadap pemerintah Muslim, pemerintah umat Islam. Tapi pemberontakan itu mestilah dengan sistematik. Ada organisasi, ada senjata, ada strategi. Kalau sekadar untuk piket, demonstrasi, itu tidak dimakan bughah. Bughah ni mesti ada senjata, dan melibatkan peperangan, berbunuh-bunuh. Kalau sekadar bawa spanduk barak-barak, itu bukan bughah, belum sampai. Dan ketujuh, al-hirabah, hukum ke atas lanun, perompak, peragut, peras ugut, dan sebagainya. Gangsterism yang kerjanya tu mengepau orang, pau, iaitulah pergi dikuasai satu tempat, dia pergi jumpa semua peniaga, orang-orang semua, dia minta duit. Jadi secara terang-terangan begitu, minta duit orang, rampas harta orang semua, itu adalah hirabah. Ada hukum ke atas mereka itu yang Allah Ta'ala sendiri telah tetapkan. Baik. Hadu az-zina. Az-zina, apa itu az-zina? Istilahannya ialah sejenis wati.
Wati' itu ialah henyak. Kalau dengan kaki pun kita henyak dengan kaki, itu wati' jugalah. Jadi wati' ni henyak dia umum. Apa jenis henyak pun, dengan kaki ke dengan apa benda pun, semua wati' lah. Tapi ini jami'nya, jinsun fi ta'rif dia. Jinsun fi ta'rif at-ta'rif. Dia punya jenis pada ta'rif. Inilah dia punya jami'. Dia punya jami' kan. Mana mani' dia? Mani'nya ialah ar-rajul al-mar'ata. Jadi wati' ar-rajuli al-mar'ata. Jadi ar-rajul al-mar'ata ni, ini dia punya mani' yang pertama, iaitulah terkeluarlah semua jenis wati' yang lain selain daripada wati' seorang lelaki terhadap seorang perempuan. Yang keduanya ialah wati' itu mestilah berlaku pada kubul, kemaluan arah depan. Ini nombor dua. Kalau selain daripada kemaluan arah depan, maka bukan zina namanya. Kalau arah dubur, itu liwat, bukan zina. Hukumannya, jumhur ulama mengatakan bahawa hukumannya adalah dikias kepada hukuman zina juga. Kemudiannya, biduni aqdin syar'iyyin, tanpa perbuatan wati' itu tadi dilakukan tanpa, biduni tanpa ada akad yang yang memenuhi syarat, yang disyariatkan. Jadi kalau akad tu ada dalam syarak, maka tidak dinamakan zina. Sebagai contoh, orang Syiah dia ada akad nikah mut'ah. Nikah mut'ah tu, walaupun jumhur ulama mengatakan ia adalah haram, hukumnya seperti zina kerana akadnya tidak sah. Tapi walaupun kesalahannya seperti zina, hukumannya tidak dihukum dengan rejam ataupun sebat 100 kali, iaitulah hukuman zina. Hukumannya tidak boleh hukum had. Mengapa? Kerana orang Syiah dia pun ada dalil juga mengatakan bahawa nikah mut'ah tu dia kata boleh, ada dalil. Namun dalil tu menurut ijma' ulama bahawa ia adalah telah dimansuhkan semasa perang Khaybar. Semasa perang Khaybar, keharusan nikah mut'ah itu telah pun dimansuhkan. Tapi orang Syiah menggunakan dalil sebelum ia dimansuhkan. Walau bagaimanapun, adalah dalilnya, walaupun mereka tidak menggunakan dalil mansuh tu kan. Jadi sebab itulah nikah mut'ah tu tidak boleh dihukum dengan hukum rejam ataupun sebat 100 kali, ataupun tidak boleh dihukum dengan hukuman zina. Baik, dalil haram zina, Allah Ta'ala mengharamkan zina. Allah Ta'ala mengharamkan zina, mana dalil dia? Mana firman Allahnya? Firman Allah ialah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Az-zaniyatu, penzina lelaki, penzina perempuan, wazani, dan penzina lelaki, fajlidu, hendaklah kamu orang beriman jilid, sebat mereka, kulla wahidin minhuma, setiap orang daripada mereka berdua, iaitulah penzina lelaki dan penzina perempuan. Dua orang ni kan, dengan mi'ata jaldah, 100 sebat. Wala ta'khudhukum, janganlah wala ta'khudhukum bihima ra'fah, janganlah ra'fah ini mengambil hati kamu, kemaafan, kesihan belas, mengambil hati kamu
ta'khudhukum, mengambil hati kamu terhadap kedua mereka, bihima, fi dinillah, dalam agama Allah, iaitulah dalam melaksanakan hukum agama Allah Ta'ala. Itu pun in kuntum, jika kamu itu tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wal yashhad, hendaklah menyaksikan taifah, taifah, satu kumpulan minal mu'minin, di kalangan orang beriman, sekumpulan orang beriman, wal yashhad, menyaksikan azabahuma, azab kedua mereka itu. Baik. Boleh? Untuk markah sampai sini. Az-zaniyatu az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini dah ada markah. Berapa markah tu tak tahu. Boleh jadi 1, boleh jadi 2. Tapi yang confirmnya dah ada markah. Kalau kata 1, maka carilah yang di bawah-bawah ni, yang selebihnya baki ni, untuk mendapatkan 1 lagi markah. Semuanya bergantung kepada pentaksir. Baik. Dalam hadis an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni, ambillah daripada aku, khudhu anni, ambillah daripada aku, qad ja'alallahu lahunna sabila. Allah Ta'ala telah, qad ni telah menjadikan kepada mereka, iaitulah perempuan yang berzina itu, jalan keluar. Sabila, jalan keluar, iaitulah al-bikru, yang belum berkahwin. Bila berzina dengan orang yang belum berkahwin, hukumannya ialah jildu mi'atin, sebat 100 kali, wa nafyu sanatin, dan buang daerah 1 tahun, wa thayyibu bis-thayyibi, manakala orang yang telah berkahwin berzina dengan orang yang telah berkahwin, hukumnya ialah jildu mi'atin, sebat 100 kali, dan rejam. Sebelum hukum zina ini disyariatkan, orang yang berzina ditangkap dan dikurung dalam rumah sampai mati. Jadi membebankan kepada orang menanggung dan juga menyeksa jiwa raga orang yang dihukum. Dan bila Allah Ta'ala telah menurunkan syariat zina, hukuman zina ini, maka ia adalah jalan keluar terhadap penderitaan jiwa raga mereka yang dikurung. Maka itulah Nabi gembira, ambillah daripada aku, ambillah daripada aku. Allah Ta'ala telah jadikan jalan keluar kepada orang yang melakukan kesalahan zina. Apa dia? Kalau belum berkahwin, sebat 100 dan buang daerah setahun. Manakala yang dah kahwin, sebat 100 dan rejam. Namun jumhur ulama mengambil rejam kerana rejam ini telah pun merangkumi hukuman, beratnya hukuman itu berbanding dengan sebat. Maka lakukan salah satu yang terberat, iaitulah rejam. Namun mazhab Daud Az-Zahiri mengambil kedua-dua hukuman seperti mana zahirnya hadis itu, di mana orang yang melakukan kesalahan zina yang telah berkahwin, mereka disebat 100 kali dulu, lepas tu direjam pula. Jadi kesalahan zina itu walaupun berat, dahsyat, sebenarnya nak mensabitkan kesalahan itu sangat susah. Zaman Nabi hanya 3 kes saja. Yang kes pertama iaitu melibatkan sepasang lah, 2 orang Yahudi yang berzina, ditangkap, ada saksi 4 orang dan semua syarat cukup, dan dihukum dengan hukuman rejam sampai mati dengan hujah dalil daripada kitab Taurat sendiri. Yang keduanya kes Ma'iz, dia mengaku telah berzina dan minta dijatuhkan hukum. Kemudian Rasulullah suruh sahabat rejam, dan ketika rejam dia lari. Maka sahabat semua
kejar dan rejam juga dia sampai dia mati. Bila kejadian itu diadukan kepada Nabi, Nabi pun menyesalilah perbuatan sahabat kerana mengejar Ma'is itu. Daripada itu, maka ulama mensabitkan bahawa jika orang itu mengaku telah berzina dan dihukum rejam, kemudian bila dia rejam dia lari, berarti dia telah menarik pengakuannya. Sebab Nabi menyesali perbuatan sahabat mengejar Ma'is itu ketika dia lari. Berarti lari itu, lari daripada hukuman itu dikira rujuk, menarik balik pengakuan. Orang yang menarik balik pengakuan, maka ditarik juga hukuman rejamnya. Gitu. Manakala kes ketiga Al-Ghamidiyah, iaitulah seorang perempuan daripada kabilah Juhainah, di mana dia mengaku telah melakukan zina. Panjang ceritanya, kesimpulannya Nabi telah menjatuhkan hukuman rejam sehingga mati, dan jenazahnya Nabi solatkan bersama dengan para sahabat dan mengatakan bahawa Allah Ta'ala telah menerima taubat Al-Ghamidiyah ini, dan besarnya taubat Al-Ghamidiyah ni seandainya diagihkan kepada 70 ahli Madinah ketika itu, nescaya semua orang dapat bahagian taubat dia. Begitulah. Jadi bila kita melakukan kesalahan, walaupun kita rasa kita kotor, tak layak semua, tapi nak lari ke mana lagi? Allah lah tempat kembali, Allah lah tempat mengadu, Allah lah tempat kita nak menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, suka kepada orang yang bersuci, menyucikan dirinya. Jadi menurut ijma', zina itu haram bila ijma'. Bahkan sepakat semua agama, milal agama, ahli agama mengatakan bahawa zina itu haram. Tak ada satu agama pun yang mengharuskannya kecuali agama setan. Wa huwa min afhash, adalah paling keji sekali, dosa besar paling keji. Tak ada satu pun millah lam yahil, tidak menghalalkan di dalam mana-mana agama terhadap perbuatan zina. Sebab itulah walihada hadduhu asyadul hudud, had kesalahan zina itu adalah asyaddu al-hudud, amat dahsyat sekali dia punya hukuman, kerana ianya adalah jinayah alal a'rad marwah, jinayah atas marwah dan keturunan. Jadi kalau kita jawab soalan periksa SPM dengan jawapan ijma', contohnya soalan hati dalilan ala masyru'iyati zina, ala masyru'iyati haddi az-zina, ala masyru'iyati haddi az-zina, kita datangkan dalil ijma' az-zina haram bil ijma'an. Betul jawapan tu, tapi kosong markah. Sebab apa? Dalil ijma' ni tak perlu hafal. Sedangkan tujuan untuk kita mentaksir adalah untuk mengetahui kefahaman dan pengetahuan terhadap dalil-dalil syarak. Kalau ijma' ni tak payah hafal, kita tulis kata ajma' ulama' ala tahrim apa dia, zina, sariqah, hirabah dan sebagainya. Jadi tak payah hafal pun kita boleh jawab. Sebab itulah dia betul tapi tak ada markah. Uqubah, hukuman. Innama yuqamul had, dilaksanakan had, hukum had, ialah setelah sabit zina. Setelah sabit zina, sabit perbuatan tu. Macam mana cara nak mensabitkan perbuatan zina? Yang pertama ialah iqrar az-zani, nombor satu. Yang kedua, syahadah arba'ati rijalin udulin. Ni rangkap ni. Okey. Ni nombor dua. Okey. Cara nak sabitkan zina ialah sabit ataupun thubut. Ada dua. Pertama, iqrar az-zani, mesti ada dua patah perkataan.
Kedua, ikrar, pengakuan. Azani, orang melakukan zina. Yang kedua, syahadatu arba'ah, penyaksian. Penyaksian 4 lelaki yang adil, mesti 4. Dan cara penyaksiannya tu mesti jelas, seperti mana batang celak masuk ke dalam botol celak, ataupun perigi tu kita nak ambil air, kita ambil tali dekat timba, dekat gayung, dan kita masukkan gayung tu dalam perigi, cedok air pakai tali kan, sebab perigi tu dia dalam. Jadi macam mana timba ataupun gayung tu masuk ke dalam perigi, maka kalau 4 tu nampak macam tu, maka sabitlah kesalahan. Tapi kalau 3 je nampak, seorang lagi tak jelas sebab tertutup ataupun posisi dia tak berapa clear, maka 3 tu nampak jelas, seorang tu tak berapa nampak, keempat-empatnya kena hukum qazaf. Keempat-empat orang kena hukum tuduh orang zina. Sebab itulah susah nak mensabitkan kesalahan zina ni. Memang hukum dahsyat hukum dia, tapi setakat ni dengan penyaksian 4 orang tu hanya satu kes saja, iaitulah di kalangan orang Yahudi, orang Islam tak pernah berlaku. Boleh disimpulkan bahawa kesalahan had zina ni seolah-olahnya 90% mustahil. Tak ada 100% mustahil kan. Hanya 10% je kemungkinan boleh kan dilaksanakan hukum had zina ni. Kecuali kalau untuk mengaku, maka pengakuan dilaksanakan had zina itu atas dasar pengakuan. Okey, cara nak melakukan atau nak melaksanakan ukubah hukuman zina tu pula ada 2 cara. Ada 2 cara untuk melaksanakan hukuman dia. Pertama, kalau orang yang melakukan zina itu muhsan, maka ada cara tertentu. Yang kedua, yang melakukan zina itu ghairu muhsan. Muhsan ke ihsan ke, mana-mana pun betul lah, boleh digunakan untuk jawapan. Ghairu muhsan, ghairu ihsan. Okey, hukuman ke atas orang yang muhsan berzina ialah rajam. Okey, rajam baru 1 markah. Hatta yamut, belum lagi. Jadi rajam tu umum kan, dengan apa-apa pun boleh, dengan batu, dengan payung, dengan botol, dengan apa benda ke, kayu, semua boleh. Tapi hendaklah dengan batu. Itu 1 markah. Kemudian hatta yamut, baru 1 markah lagi, sehingga mati. Rajam sampai mati. Hukuman terhadap orang berzina yang tidak muhsan ialah 100 kali sebat. Muhsan ni apa benda? Orang terpelihara maksudnya orang yang dah kahwin. Kalau dia bernafsu, maka dia boleh lepaskan nafsunya kepada bini dia. Maknanya dia dah ada tempat untuk melepaskan nafsunya, dikira dia telah terpelihara. Tapi kalau dia nak berzina juga, maka berat hukuman. Manakala orang yang belum berkahwin, dia tidak muhsan sebab dia tak ada tempat kan. Maka dia tidak muhsan, tak ada tempat nak menjaga dia, nak melepaskan nafsu dia. Sebab tu hukuman dia tidak begitu berat kan, 100 kali sebat. Kalau sebelum sampai 100 kali mati dulu, sekadar yang dia hidup ajalah 70 kali mati, maka 70 kali je lah. Walaupun ada riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Umar sahabat melaksanakan sebat itu sampai 100 kali walaupun orang itu telah meninggal dunia. Namun itu adalah tidak dipegang oleh jumhur lah keadaan
yang sebegitu. Jumhur mengatakan sekadar yang dia hidup saja. Baik, untuk mensabitkan zina ada dua cara. Apa tadi? Dengan ikrar azani, mensabitkan kesalahan tu kan. Yang kedua, dengan syahadah penyaksian satu, arba'ati rijalin, 4 orang lelaki, 2 yang udul, yang adil, yang boleh dipercayai. Kalau yang membuat penyaksian tu memang orang penipu, memang lidah dia macam cabang, macam ulau, maka tak boleh diterima persaksiannya. Okey, ihsan ialah wati' mukallaf fi nikahin sahih, artinya dia telah berkahwin dan telah mewati' dia punya bini dia, kan? Itu nama ihsan. Wallahu ta'ala alam.